الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان وأرشدنا طريق السعادة بهداية القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والعرفان. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku taat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru itu marilah sama-sama kita memahami, menghayati seterusnya mengamalkan suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak menjadi lemah dan dihina walaupun dalam keadaan maju dan serba ada. Sebenarnya kita tidaklah sekuat mana dan tidak juga segagah mana, kerana kekuatan umat Islam adalah terletak pada rohaninya dan fizikal, dan kekuatan bangsa lain pula terletak pada fizikalnya sahaja. Sesungguhnya kejayaan kepada kekuatan kedua-dua ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah akan kurniakan kemenangan kepada yang lebih hampir dengannya. Oleh sebab itu, kelemahan umat Islam adalah jauh dan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam yang cintakan dunia dan membesarkan kekayaan sedang menuju kepada kehancuran. Walaupun umat Islam ramai bilangannya seperti mana banyaknya buih di lautan. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita sebagaimana hadis daripada Thawban radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Yushiku an tada'a 'alaikum kama tada'a al-akalat ila qaf'atiha faqala qa'il wa min dhillati nahnu yawma idin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Bal antum yawma idin kathir walakin lakum huda'un ka huda'i as-sayl wa la yanzi'anna Allahu min suduri 'aduwwikum al-mahab minkum wal yadhribanna fi qulubikum al-wahn." Qala qa'il: "Ya Rasulullah wa man wahn?" Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud akan datang satu masa dalam waktu yang dekat, bangsa-bangsa selain umat Islam bersatu akan mengarahkan kamu seumpama sekumpulan manusia berkerumun berebut-rebut akan hidangan makanan di sekitar mereka. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kerana sedikitnya kami yakni umat Islam pada waktu itu?" Rasulullah menjawab, "Bukan, bahkan kamu pada waktu itu adalah golongan teramai, tetapi kualiti kamu pada waktu itu bagaikan buih di lautan yang dibawa oleh arus air. Allah telah mencabut dari hati musuhmu perasaan takut dari kamu, dan Allah mencampakkan perasaan wahan ke dalam hati kamu." Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan al-wahan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Cintakan dunia dan takutkan kematian." Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menerangkan dan sekaligus memperingatkan kepada umat Islam akan kegagalan, kelemahan dan faktor yang menyebabkan ialah terlalu cintakan kepada dunia dan takut kepada kematian. Inilah yang dikatakan penyakit wahan yang menyebabkan lumpuhnya umat Islam dalam satu-satu zaman, sehingga ada golongan dari umat Islam yang menjadi bahan pemerasan penindakan daripada pihak yang lain. Antara kedua penyakit itu mempunyai hubung kait yang timbal balik, saling mempengaruhi antara satu sama lain. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, umat Islam akan dikalahkan jika mereka terlalu cinta kepada dunia, terlalu asyik kepada kebendaan. Maksudnya, hati umat Islam tersambat pada kemewahan dunia, memperkayakan diri dengan mencari kedudukan dan pangkat. Dalam erti kata yang lain, bahawa dunia menjadi matlamat mereka. Dalam masa yang sama, seorang semangat juang untuk membela kepentingan Islam dan umatnya. Tidak ada kegairahan, takut menghadapi risiko dalam segala hal dan mengutamakan apa-apa hal keselamatan diri dan apa-apa hal untung yang dapat. Akhirnya,
hilang harga dan nilai diri mereka. Mereka silau dengan harga orang lain, berbunga-bunga dan beraneka warna. Mereka ragu bahawa harganya sendiri lebih bagus. Mereka tertarik kepada apa sahaja yang aneh-aneh yang datang dari luar. Cintanya kepada dunia bukan sekadar cinta, tetapi lebih daripada itu, iaitu rakus kepada dunia untuk kepentingan pribadinya. Dia mencari nafkah sesudah mendapat makanan yang cukup, tetapi dia mahu lebih daripada itu. Bukan sahaja bekerja keras supaya dapat kekayaan lebih banyak, tetapi dia berusaha dengan tidak menghiraukan hukum sama ada secara halal, secara haram atau sebagainya. Bukan sekadar untuk mencari keperluan dapur rumah sahaja, tetapi untuk kemewahan dunia yang menjadi cita-cita hidupnya. Yang mencari kepuasan dunia dengan tidak mempedulikan halal dan haram. Inilah yang dimaksudkan dengan cinta dunia, dan inilah juga yang dimaksudkan dengan barak halal. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, penyakit cinta dunia ini akan menghilangkan, akan memalingkan tujuan hidup mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mencari keuntungan-keuntungan yang bersifat kebendaan, sehingga untung rugi hidup diukur dengan untung ruginya kebendaan. Ada yang berkata, apakah dengan melaksanakan hidup mencari keridhaan Allah akan memberi keuntungan bagi dirinya? Maka dalam hal ini, apabila tidak memberikan keuntungan kebendaan bagi dirinya, maka dia meninggalkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan hubbud dunia, cinta kepada dunia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, memang kita semua tidak suka kepada kematian. Kita selalu mengharapkan dan berdoa agar kita dipanjangkan umur, walaupun kita mengetahui bahawa sesuatu hari nanti pasti kita akan menemui kematian. Bukankah yang dimaksudkan, yang termaksud dikatakan karahiyatul maut, takutkan kepada kematian, adalah memelihara diri supaya kita jangan rosak, jangan sakit. Tetapi bila seseorang sudah ada penyakit takut mati, bukan begitu lagi. Sebaliknya, seseorang itu selalu hidup di dalam kekhawatiran, khawatir mati, jangankan mati, luka pun dia takut. Hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan selalu berusaha untuk melindungi diri dari bahaya yang daripada sebenarnya bahaya. Tetapi yang sebenarnya bukan bahaya yang biasa. Oleh kerana hidup penuh dengan ketakutan dan kebimbangan, maka apa yang dilakukannya adalah untuk keselamatan dirinya sendiri. Asalkan dirinya selamat, maka yang palsu dikatakan benar, yang haram boleh dijadikan halal. Orang yang selalu diliputi was-was dan ragu-ragu, seakan-akan ia dilindungi oleh segala-gala macam bahaya, sehingga hatinya tertutup. Akhirnya ia tidak mahu berjuang untuk menegakkan agama Islam, sehingga menjadi manusia Muslim yang acuh tak acuh kepada agamanya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, cinta dunia dan takut mati inilah yang menjadikan sumber dan punca kepada sifat ragu-ragu, tidak cukup-cukup, bimbang, hilang keyakinan diri dan tamak. Penyakit ini akan mengebetkan sikap-sikap mahu mengelak dari kesulitan dan masalah, bukan mahu berusaha dan berfikir untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh itu janganlah hairan, terkejut, dan jangan buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala jika kamu dijadikan sasaran oleh musuh Islam kiri dan kanan di sekeliling dunia ini. Mereka mahu menjadikan umat Islam santapan dan rasahan bagi mereka, ibarat santapan di atas meja makan yang dikerumuni oleh orang ramai. Itulah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, supaya kita jangan merasa sudah berjaya, sudah maju atau segala-galanya, tetapi akhirnya menjadi lemah dan lembik sehingga menjadi makanan bagus bagi umat yang lain. Kita menjadi hina lebih daripada haiwan. Dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak daripada jin dan manusia yang mempunyai hati yang tidak mahu memahami dengannya, yakni ayat Allah, dan mempunyai mata yang tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah, dan mempunyai telinga yang tidak mahu mendengar dengannya, yakni ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat daripada itu. Mereka itulah orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.